Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ustaz rehat ni? Tak apa, saya tak rehat tuan-tuan ya. Sebab kalau dah rehat nanti suara saya jadi lain. Kena panaskan sentiasa ya, insya-Allah. Okey, dah. Kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya ya. Okey. Sesi yang pertama. Sesi yang pertama tadi. Apa yang tuan-tuan perlu faham? Yang pertama, dengar betul-betul. Kena ingat balik kaedah cara nak potong ayat. Kita dah bagi ada 3. Boleh? Terjemahan mafhum, sebelum hara ataf, dan juga tanda-tanda waqaf. Mula daripada tanda waqaf, kemudian baru semak ada ke tidak haraf ataf. Dan kaedah yang paling terbaik yang saya selalu tekan ialah terjemahan mafhum. Takut-takut yang kaedah yang kedua itu sebelumnya tidak sempurna. Boleh tuan-tuan? Itu 3 kaedah yang tuan-tuan mesti pakai selepas daripada ini ya, supaya tuan-tuan boleh potong ayat kita walaupun tidak tahu terjemahan. Boleh tuan? Tapi saya dah bagi tahu tadi, niat mesti ada ya, ada azam untuk capai tahap yang pertama, terjemahan mafhum. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, saya nak tuan-tuan faham apabila tuan-tuan dah menguasai ya, tuan-tuan dah menguasai cara nak potong ayat dengan baik tuan-tuan, maka dekat situ sebenarnya tuan-tuan sudah menyelesaikan masalah banyak, yang 2 masalah yang besar. Yang pertama, tuan-tuan dah boleh selesai masalah waqaf dan juga ibtidak tadi. Sebab tu saya kata, hanya orang yang belajar bahasa Arab sahaja yang boleh belajar, yang boleh faham tajuk waqaf dan juga ibtidak. Orang yang tak belajar bahasa Arab, mustahil tuan untuk dia faham perkara ini. Nampak tuan? Sebab dia bergantung kepada kesempurnaan ayat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, apabila tuan-tuan dah dapat potong ayat kita, maka sebenarnya tuan-tuan dah boleh faham ayat kita. Ada berapa cerita, apa yang Allah nak sampaikan. Sebenarnya setakat itu tuan-tuan dah selesai. Boleh tuan? Jadi ingat tuan-tuan, setiap orang wajib kuasai cara potong ayat dengan sempurna. Boleh tuan-tuan? Ini sekarang dia menjadi wajib tuan-tuan apabila kita nak baca Al-Quran dengan lebih sempurna, insya-Allah ya. Okey, ustaz, selepas ni kalau takut salah, salah dimaafkan. Boleh tuan? Saya dah pesan selagi tuan. Yang penting belajar. Belajar juga, belajar salah, dimaafkan. Boleh tuan? Yang salahnya ialah tak belajar salah. Bukan setakat salah tuan, bahkan berdosa sebab salah tuan. Boleh? Syarat kita belajar, salah tak salah, itu insya-Allah dimaafkan oleh Allah Taala. Selesai. Ustaz, Ustaz, jika jumlah bahagian yang pertama kita anggap wakaf terus pada wakaf jim, salah ke? Ya, baik. Kalau macam tu, kalau yang pertama kita nak baca terus sampai jim, ya, boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh wakaf dekat sini. Ya, cuma nak bagi tahu ayat ini ada berapa cerita? Ada 2 cerita. Bermakna sepatutnya tuan-tuan dah boleh wakaf dekat tengah. Tak perlu sampai dekat jim pun tuan-tuan dah boleh wakaf. Sebab apa? Sebab kita ada 2 cerita dekat sini. Mana cerita yang pertama? Bermula innama sampai austana. Mana cerita yang kedua? Wa takhluquna ifkah. Boleh? Tapi tuan-tuan nak baca juga sampai jim, silakan. Ya, silakan. Ya. Cuma kita nak suruh faham. Nak suruh faham. Boleh baca di tengah-tengah cerita, ya. Ya. Boleh wakaf di tengah-tengah ini tuan-tuan. Sebabnya ayatnya sudah sempurna. Boleh tuan-tuan? Okey, dah. Sekarang tuan-tuan, saya nak ambil potongan yang pertama saja hari ini. Saya nak tunjuk perkara. Ada satu perkara yang tuan-tuan perlu faham pada hari ini ya. Okey, tengok bahagian yang pertama tuan-tuan. Yang ni je kita nak bahaskan. Kemudian saya nak ulang berkenaan dengan la, kemudian selesai kelas kita hari ni ya. Okey. Innama. Tengok betul-betul ya. Innama.
ta'buduna min dunillahi awsana. Okey. Sebelum kita bahaskan kalimah ini tuan, jumlah ini tuan, saya nak tuan-tuan ingat lebih-lebih kurang. Ya. Ayat boleh teruskan atau ulang. Ayat boleh teruskan atau ulang. Ya, betul ya. Okey. Okey, sekarang tuan, sebelum kita bahaskan ayat ini tuan, innama ta'buduna min dunillahi awsanan. Ini adalah potongan yang pertama. Boleh tuan? Bermakna saya dah bagi tahu tadi, kalau nak wakaf dekat awsanan boleh diterima. Tuan-tuan nak teruskan saja silakan, sebab dia dah sempurna. Boleh? Tapi kalau tuan-tuan wakaf di tengah-tengah jumlah kita sekarang, maka dia wajib ulang, kemudian baru sempurnakan cerita. Boleh tuan? Sebab tu itu caranya tuan ya. Okey. Yang penting sekarang, jumlah ini kita nak belajar tuan. Saya dah bincang selalu dengan tuan-tuan, tajuk jumlah dalam bahasa Arab di antara dua saja. Betul? Sama ada jumlah itu kita namakannya sebagai jumlah ismiyah. Ini ulangan tuan ya. Jumlah ada dua saja. Sama ada dimulai dengan kalimah isim, namanya jumlah ismiyah. Yang kedua, kita panggil dia jumlah fi'liyah apabila dimulai dengan kalimah fi'il. Betul? Baik. Apabila dimulai dengan haraf, abaikan. Boleh tak? Ismiyah ataupun fi'liyah saja. Boleh? Okey. Yang seterusnya, apabila tuan-tuan dah jumpa jumlah ismiyah, kena cari berapa perkara? Dua perkara. Yang pertama subjek, yang kedua ialah predikat. Boleh tak? Okey, sekarang kalau jumlah fi'liyah pula, cari berapa perkara? Tiga. Yang pertama fa'il, yang kedua fa'il, yang ketiga ialah maf'ul. Boleh? Subjek baris depan, predikat baris depan, fa'il baris depan, maf'ul baris atas. Boleh tuan? Itu baris asasnya. Yang tu kita dah ulang selalu. Betul tuan? Baik. Yang pentingnya apa tuan? Minggu lepas tuan, ada yang tanya saya, Ustaz, kalau kita dah boleh potong tadi, Ustaz kata dah boleh faham ayat tersebut. Betul tuan? Jadi kenapa kita bincang lagi berkenaan dengan jumlah ni? Dengar betul-betul ya. Kita bahaskan jumlah ini tuan-tuan supaya kita dapat makna yang sempurna. Ya, makna yang sempurna tuan ya. Sebab apabila tuan-tuan jumpa jumlah itu adalah jumlah ismiyah yang dimulai dengan kalimah isim, maka waktu itu tuan-tuan, cara nak faham betul-betul, tuan-tuan mesti pastikan apa subjeknya, apa predikatnya, apa yang dibincangkan, apa yang menjelaskan. Boleh tuan-tuan? Contoh, kalau saya kata Muhammad gemuk tuan, ini ayat apa tuan? Ini ayat jumlah ismiyah tuan. Sebab apa? Dimulai dengan kalimah isim, iaitu Muhammad. Yang kita nak bincangnya Muhammad, bukannya bincang pasal gemuk tuan. Nampak tuan? Cuma gemuk ini menjelaskan ada apa dengan Muhammad. Nampak tuan? Jadi apabila tuan-tuan jelas mana subjek, mana predikat, maka kita akan lebih faham ayat tersebut. Itu sebabnya kita bahaskan pula lebih detail setiap potongan-potongan yang tuan-tuan buat tadi. Ya. Apabila tuan-tuan dah faham setiap jumlah itu jumlah apa, maka tuan-tuan perlu cari. Kalau jumlah ismiyah, cari subjek predikat. Kalau dia jumlah fi'liyah, maka cari fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Boleh tuan-tuan? Okey. Dah. Ini adalah ulangan. Yang penting sekarang, jumlah ada dua saja, ismiyah ataupun fi'liyah. Soalan saya sekarang tuan-tuan, jumlah kita pada pagi ini tuan, jumlah kita pada pagi ini, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab betul-betul tuan-tuan. Jumlah kita pada pagi ini tuan-tuan, ini jumlah ismiyah ke fi'liyah? Tengok betul-betul. Kalau dimulai dengan kalimah isim, jumlah ismiyah. Kalau dimulai dengan kalimah fi'il, jumlah fi'liyah. Kalau dimulai dengan haraf, abaikan. Boleh tak? Walaupun dekat depan tu ada 5 haraf. Haraf. 5 tu abaikan. Yang kita nak antara dua saja, isim ke fi'il? Isim ke fi'il? Okey, jawab tuan. Jumlah kita pada pagi ini jumlah ismiyah ke fi'liyah? Terbaik
Terbaik tuan. Ini adalah jumlah fi'liyah. Okey, baik. Kalau tuan-tuan kata dia jumlah fi'liyah, jawapannya betul. Betul tuan. Okey, bermakna sekarang saya faham, tuan-tuan semua faham. Jumlah ini dimulai dengan kalimah fi'il. Betul tuan? Okey, sekarang soalan saya untuk tuan-tuan, mana kalimah fi'il yang pertama ni tuan-tuan? Pandai sangat kata dia jumlah fi'liyah ni. Mana fi'il yang pertama tuan-tuan? Ya. Mana fi'il yang pertama? Jawab tuan-tuan. Mana fi'il yang pertama ialah yang menyebabkan tuan-tuan kata dia jumlah ini jumlah fi'liyah? Mana fi'il yang pertama? Jawab tuan-tuan. Mana? Okey, alhamdulillah. Setakat ini ijma' ulama tuan-tuan kata jumlah fi'liyah. Tak ada yang kata ismiyah tuan-tuan ya. Terbaik kelas tuan-tuan. Okey. Minta maaf Ustaz, saya minta diri dulu. Silakan Kak Zainab. Jangan bimbang. Kak Zainab dah pandai. InsyaAllah. Okey. Ta'buduna ahsantum ya. Ta'buduna, ini adalah kalimah fi'il kita tuan-tuan. Ta'buduna penterjemahannya ialah kamu sembah tuan. Ya. Kamu sembah tu fi'il apa? Dia adalah fi'il mudhari'. Macam mana boleh kenal fi'il mudhari'? Sebab tak ada telah. Ya, tak ada telah ya. Okey, sekarang tuan. Kalau betul ta'buduna ini adalah fi'il yang pertama yang tuan-tuan kata dimulai dalam ayat kita sekarang. Habis tu tuan-tuan, sebelum kalimah ta'budu ni, iaitu kalimah innama ni tuan-tuan, ada dua kalimah. Yang pertama inna, yang kedua ma ni tuan. Dua kalimah ni tuan-tuan nak panggil dia kalimah apa? Ya. Jawab tuan-tuan. Inna tu kalimah apa? Ma tu kalimah apa? Sekarang tuan-tuan kata ta'buduna adalah fi'il yang pertama dalam ayat kita. Betul tuan? Bermakna sebab itulah tuan-tuan kata dia jumlah fi'liyah. Betul? Okey. Sekarang persoalan saya untuk tuan-tuan sekarang, habis tu sebelum kalimah ta'buduna, kalimah innama tuan-tuan, inna dan juga ma tu, tuan-tuan nak panggil dia kalimah apa? Saya kena semak betul-betul ni tuan-tuan. Ya. Kalau silap hari bulan tuan-tuan kata inna ataupun ma itu kalimah isim, maka jawapan tuan-tuan salah pada hari ini. Ya. Kalau tuan-tuan kata innama itu kalimah fi'il pula, bermakna ta'buduna bukan kalimah fi'il yang pertama hari ini. Ya. Sekarang innama tu tuan-tuan nak panggil dia kalimah apa? Ahsantum. Ahsantum. Dua-dua adalah kalimah haraf tuan-tuan. Inna adalah haraf taukid, ma adalah haraf nafi tuan-tuan. Ya. Ma adalah haraf nafi tuan-tuan. Baik, sekarang tuan, kalau betul inna dan juga ma itu kalimah haraf, maka kerja tuan-tuan mudah je. Abaikan dulu tuan. Ya. Supaya kita dapat nampak dahulu jumlah kita pada pagi ini jumlah apa. Boleh tuan-tuan? Maka sekarang apabila kita abaikan dahulu inna dan juga ma itu sebab kedua-duanya adalah kalimah haraf, maka confirm ayat kita dimulai dengan kalimah ta'buduna, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Boleh? Apabila tuan-tuan dah faham dia jumlah fi'liyah, maka tuan-tuan kena cari tiga perkara. Cari tiga perkara tuan-tuan. Yang pertama, fi'il tuan. Yang kedua, fa'ilnya. Yang ketiga, maf'ul kalau ada. Boleh tuan? Baik, sekarang fi'il ni mudah tuan-tuan. Ambil fi'il yang pertama yang tuan-tuan jumpa tadi. Dia yang penyebab yang jadi fi'liyah tadi kan. Ta'buduna ya. Baik. Sekarang dalam rangkap yang pertama ini, Allah nak bahas dengan tuan-tuan fi'il ta'buduna je tuan-tuan. Boleh? Nak bahaskan ta'buduna ni ya. Apa terjemahan ta'buduna? Terjemahannya ialah sembah. Baik, sekarang dalam ayat kita ini, kalau saya tanya tuan-tuan, siapa fa'il? Siapa pelaku yang melakukan perbuatan sembah dalam ayat kita ni? Siapa tuan-tuan? Cuba jawab tuan-tuan. Siapa yang sembah ni? Siapa tuan-tuan? Sebab Allah nak bincang fi'il yang kita jumpa tadi. Itu yang menjadi fokus tuan-tuan apabila jumpa jumlah fi'liyah. Jadi cara nak faham, bahaskan fi'il ta'buduna itu dia. InsyaAllah tuan-tuan jumpa siapa fa'il,
apa maf'ulnya, selesai tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan dah boleh faham ayat Al-Quran itu dengan sempurna. Boleh tuan-tuan? Lagi sekarang, siapa fa'il kita tuan-tuan? Siapa fa'il kita? Siapa pelaku kepada kalimah sembah dalam ayat kita pada hari ini? Siapa tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Siapa tuan-tuan? Baik, jawapan yang paling tepat ya. Jawapan yang paling tepat ialah antum ataupun kamu. Boleh? Jawab dulu tuan-tuan. Jawab dulu antum ataupun kamu tuan-tuan. Ya. Antum ni tuan ya. Okey. Jangan jawab dulu kaum Nabi Ibrahim tuan. Salah tuan. Ya, jangan jawab dulu kaum Nabi Ibrahim. Sebab dalam ayat kita ini tidak ada perkataan kaum Nabi Ibrahim. Betul ke tidak tuan? Ada ke tidak tuan? Innama ta'buduna min dunillahi awsana. Ada ke tidak perkataan kaum Nabi Ibrahim? Tak ada tuan. Jangan sebut dulu kaum Nabi Ibrahim. Boleh? Jadi tuan-tuan dah faham. Saya dah bagi tahu hari itu kan. Apabila fa'ilnya tidak disebut dengan jelas dalam ayat kita, maka waktu itu fa'il ataupun pelakunya ialah ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah ta'buduna. Apa dia ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah ta'buduna? Kamu tuan-tuan. Boleh? Ustaz, macam mana kalau tak ada terjemahan? Sabar tuan-tuan. Sabar tuan-tuan. Kita nak cuba latih tuan. Kalau dah ada terjemahan macam ni pun tuan-tuan tak tahu kaedahnya, maka macam mana akan datang? Boleh tuan-tuan? Ya. Kita nak cuba latih sekarang. Apabila fa'il dalam ayat kita tidak disebut dengan jelas, maka waktu itu carilah fa'ilnya dalam kalimah fa'il itu. Boleh tuan? Sebab memang kebanyakan dalam Al-Quran nanti tuan-tuan, tuan-tuan akan jumpa fa'ilnya kebanyakannya tersembunyi dalam kalimah fa'il itu tuan-tuan. Boleh? Jadi fa'il kita ialah kamu tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan lihat dalam kalimah ta'buduna, kamu sembah, kamu itu yang menjadi fa'il. Betul tuan? Baik, sekarang soalan saya sekarang. Barulah saya nak tanya tuan-tuan sekarang. Siapa kamu ataupun antum ini sebenarnya tuan-tuan? Jawapannya ialah kaum Nabi Ibrahim. Ya. Kaum Nabi Ibrahim. Boleh? Bermakna tuan-tuan, ayat ini tuan-tuan, sesungguhnya wahai kaum Nabi Ibrahim, tidaklah kamu sembah itu. Maksudnya yang melakukan perbuatan ta'buduna ini ialah ditujukan kepada kaum Nabi Ibrahim ya. Baik. Tapi ayat ini juga saya dah bagi tahu dia ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tuan-tuan. Boleh? Okey, dah. Soalan yang seterusnya. Ini mudah je tuan ya. Tuan-tuan dah buat selalu kan. Jadi fa'il kita ialah kaum Nabi Ibrahim. Jadi siapa antum yang ada dalam kalimah ta'buduna ini, itu kaum Nabi Ibrahim lah. Boleh? Okey, sekarang. Ada ke tidak maf'ul? Ada ke tidak yang kena sembah pada pagi ini? Kaum Nabi Ibrahim ini sembah apa? Ada ke tak ada? Ya. Kalau ada, sebut mana maf'ul kita tuan. Mana maf'ul kita? Ada ke tak ada? Kalau ada, sebut. Kalau tak ada, bagi tahu, abaikan. Ya. Tulis dulu dalam komen. Siapa yang kata ada, jawab ada, mana maf'ulnya. Boleh? Kalau siapa kata tak ada, jawab dia tak ada, saya akan faham, kita perlu abaikan. Tulis dulu dalam komen. Soalan saya sekarang, fi'il yang kita nak bahaskan ialah ta'buduna. Siapa pelaku dia? Iaitu antum yang tersembunyi dalam kalimah ta'buduna. Tuan-tuan dah refer kepada kaum Nabi Ibrahim. Bermakna saya faham sekarang, yang melakukan perbuatan sembah itu ialah kaum Nabi Ibrahim. Maknanya ayat ini ditujukan kepada kaum Nabi Ibrahim. Baik. Ada ke tidak maf'ul? Jawapannya ada. Ahsantum. Jawapannya maf'ul kita pada hari ini ialah kalimah apa tuan-tuan? Kalimah awsana. Awsana. Betul tuan? Seolah-olah ayat kita pada hari ini, innama ta'buduna awsana. Ya, sepatutnya ayat itu macam tu je tuan. Ya. Sesungguhnya apa yang kamu sembah itu ialah patung-patung berhala. Ya. Kita nak bagi tahu dalam cerita kita yang pertama ini, apa yang disembah oleh kaum itu ialah patung berhala. Boleh tuan-tuan? Itu je poin kita ya. Okey, sekarang
Mana bukti ausanan itu boleh menjadi maf'ul? Confirm tuan-tuan akan jawab. Hujungnya berbaris atas. Hujungnya berbaris apa tuan? Berbaris atas. Betul tidak? Okey, sekarang. Apa yang saya nak tanya sangat tuan-tuan hari ni tuan-tuan? Ya? Okey. Yang ni yang biasa kita buat kan? Ya. Fa'il, maf'ul. Betul? Baik. Sekarang saya nak tanya dalam ayat kita pada hari ini. Tengok tuan-tuan. Inna dah bahas. Ma pun dah bahas. Sebab dia adalah haraf nafi, abaikan. Ta'buduna dia adalah fi'il mudhari'. Tuan-tuan dah bahas kan? Fa'ilnya ialah antum tadi. Ausana pula pun tuan-tuan dah bahas. Dia adalah maf'ul. Betul? Baik, sekarang saya nak tanya soalannya yang ni tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan? Min dunillahi itu tuan-tuan. Min dunillahi itu tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan tak panggil dia maf'ul tuan? Kenapa tuan-tuan? Kenapa ausanan itu pada maf'ul kita ialah ausanan? Tiba-tiba tuan-tuan lompat dekat ausanan. Kenapa tak kata min dunillahi min dunillahi itu maf'ul tuan? Kenapa tuan? Sila jawab tu orang komen. Tak boleh panggil ke min dunillahi ni maf'ul juga? Tak boleh ke tuan-tuan? Okay? Sila tuan-tuan. Itu soalan saya hari ni. Ya. Kenapa tak panggil min dunillahi ausan? Min dunillahi itu maf'ul. Tiba-tiba tuan-tuan lompat kepada ausanan. Kenapa tuan-tuan? Jawab tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Jawab. Sebab ausanan berbaris atas. Baik. Min dunillah. Kenapa tuan-tuan? Itu persoalan saya hari ni. Saja tuan-tuan ya. Saja menguji minda sedikit tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Ahsantum. Ahsantum. Jawapannya maf'ul tidak berbaris atas. Baik. Dengar betul ya. Kita dah belajar kan? Apa syarat maf'ul? Syaratnya baris atas je. Maf'ul ialah syaratnya mesti berbaris atas. Jadi kalau tuan-tuan perhati min tuan-tuan. Min berbaris mati, duni baris bawah, Allahi baris bawah. Maka kalau tidak berbaris atas, maka boleh tak jadi maf'ul? Jawapannya tidak boleh menjadi maf'ul. Baik, sekarang persoalan kita. Kalau min dunillahi ini tuan-tuan tak panggil maf'ul, maka tuan-tuan nak panggil apa? Itu persoalan kita hari ni kan? Yang tu tambahan untuk hari ni tuan ya. Okey, sekarang fokus dekat depan tuan. Okey, yang ni saya padam. Ini mudah je. InsyaAllah tuan-tuan faham tadi ya. Okey, sekarang soalan saya tuan. Min tuan. Fokus pada min tuan. Min. Terjemahannya dari. Betul? Dia kalimah isim ke fi'il ke haraf? Jawab tuan. Min. Kita nak bahaskan 3 kalimah ni saja. Min dunillahi saja. Habis yang ni tutup kelas kita. Ya, dalam tempoh setengah jam ni tuan. Min dunillah. Kita nak bahaskan 3 kalimah ini. Kenapa kita tak namakan maf'ul? Kalau tak namakan maf'ul, tuan-tuan nak panggil apa? Sekarang bahaskan min. Min terjemahannya dari. Isim ke fi'il ke haraf? Macam biasa, tulis jawapan yang penuh. Kalau haraf, haraf apa? Kalau isim apa? Mana buktinya? Kalau dia fi'il apa? Ahsantum. Jawapannya dia adalah haraf jar. Haraf jar. Baik. Apa fungsi haraf jar? Apa fungsi haraf baris bawah? Membaris bawahkan isim selepasnya. Betul tak? Baik. Mana kalimah isim selepasnya? Duni tu tuan. Duni terang-terang hujungnya berbaris bawah. Betul tak? Siapa punya kerja? Min punya kerja. Nampak tu tuan? Andai kata min tak ada pada hari ini, kalimah duni ini akan baca dengan baris atas tuan. Tapi oleh kerana ada min, maka wajib dibaca dengan baris bawah. Okey, sekarang dengar betul tuan. Kalimah min dan juga kalimah duni ini tuan, dalam bahasa Arab kita panggil dia pasangan jar dan majrur. Tak nak panggil sangat dia maf'ul. Nama dia ialah jar dan majrur. Ya. Tuan-tuan boleh tulis
jar. Jar tu haraf jar lah. Ya. Isim yang berada selepasnya dipanggil majrur. Majrur. Ya. Maka dalam bahasa Arab, tuan-tuan kena faham, setiap kali jumpa haraf jar, isim yang berada selepasnya dipanggil majrur. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Ya. Jadi dalam bahasa Arab, kenapa min duni itu kita tak boleh panggil dia maf'ul? Sebab dia adalah pasangan jar dan majrur. Min itu jar, duni itu majrur. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Okey, jadi selepas ni, apabila jumpa pasangan jar majrur, saya akan tanya tuan-tuan, ini pasangan apa tuan-tuan? Ingat ke tak ingat? Ya. Jadi kita panggil dia pasangan jar dan majrur. Nama saja tuan-tuan. Jar tu haraf jar. Majrur tu isim yang berada selepasnya yang berbaris bawah. Itu sekadar nama. Sebab ada perkara yang kita akan bincang yang berkait dengan pasangan jar majrur selepas ini. Jadi hari ini saya mesti perkenalkan dekat tuan-tuan, min duni itu adalah pasangan jar dan majrur. Boleh tuan-tuan? Okey, alhamdulillah. Semua kata jelas. Okey, pergi lagi. Sekarang tuan-tuan dah dapat satu pasangan yang baru, iaitu pasangan jar dan majrur. Waktu mana nak kenal pasangan jar majrur? Apabila ada haraf jar. Itu je tuan-tuan. Poinnya, apabila jumpa haraf jar. Jumpa haraf jar, confirm ada pasangannya, namanya majrur. Boleh? Okey, sekarang yang kedua tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan bahas dulu kalimah duni dulu tuan-tuan. Yang ni saya boleh padam sikit tuan-tuan. Okey. Jadi yang pertama, duni, min duni adalah pasangan jar dan majrur. Ya? Okey. Yang kedua tuan-tuan, saya nak tuan-tuan bahaskan duni dulu tuan-tuan. Duni. Yang pertama, duni selain isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan. Duni dulu tuan-tuan. Duni, isim ke fi'il ke haraf? Jawab dengan sempurna. Kalau isim, mana bukti dia kalimah isim? Kalau dia fi'il, fi'il apa? Madi ke mudhari' ke amar? Kalau duni kalimah haraf-haraf apa? Jawab terus tuan. Ya. Jawab dengan jelas, jawab dengan sempurna. Jangan jawab isim saja, fi'il saja, haraf saja, tergantung. Nanti saya kena terpaksa tanya balik. Jawab jawapan terus tuan. Ya. Isim ke fi'il ke haraf? Duni. Duni, isim ke fi'il ke haraf? Yang pertama tuan-tuan dah dapat tadi, min duni itu pasangan jar dan majrur. Ya. Okey, sekarang yang kedua pula tuan. Okey, terbaik tuan. Duni ini adalah kalimah isim tuan-tuan. Macam mana kita kenal kalimah isim? Yang pertama, baris bawah. Yang kedua, dia ada tanda yang kedua tuan, iaitu selepas haraf jar. Ataupun kita kata ba'da haraf jar. Mana haraf jar tadi? Min tadi kan? Ya, baik. Tuan-tuan dengar saja dia pasangan dia majrur tuan. Dia adalah pasangan jar majrur isim dah tuan. Sebab hanya isim saja yang boleh majrur ya. Okey, dah. Sekarang kalimah Allah pula tuan. Allah. Hari ini sempurna tuan. Kita dah bahaskan inna haraf taukid, ma haraf nafi, ta'buduna fi'il mudhari', ausana itu maf'ul tadi kan? Dah selesai. Sekarang tuan. Allahi tuan. Isim ke fi'il ke haraf tuan? Jawab tuan. Sama tuan. Allahi, isim ke fi'il ke haraf? Mana bukti Allahi itu isim? Ataupun kalau dia fi'il, fi'il apa? Madi ke mudhari' ke amar? Kalau Allahi kalimah haraf apa? Tengok tuan. Ustaz kecil betul lah tulisan ustaz kan? Baik, Allahi. Kalimah apa tuan? Pun kalimah isim. Mana besar sikit. Mana bukti Allahi kalimah isim? Yang pertama, baris bawah. Yang kedua, ada alif lam di pangkal. Yang penting tuan, duni kalimah isim, Allahi kalimah isim tuan. Ya. Jadi dua kalimah ini kita masuk satu tajuk yang lama tuan.
Iaitu dua isim yang berdampingan. Dah belajar ke belum tuan? Dah belajar ke belum? Dah belajar ya. Okey, sekarang soalan saya tuan. Soalan saya ya. Okey, saya padam dulu. Duni adalah kalimah isim. Allahi adalah kalimah isim. Dia adalah dua isim yang berdampingan. Baik, persoalan saya, dia pasangan zat sifat ke pasangan sandar menyandar? Ya. Sebab dua isim yang berdampingan, kita dah belajar ada dua pasangan. Pasangan yang pertama, pasangan zat dan sifat. Pasangan yang kedua ialah sandar menyandar. Betul? Dan saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan macam mana kita nak kenal dia pasangan zat sifat ataupun sandar menyandar. Lihat isim yang kedua. Betul? Kalau isim yang kedua menunjukkan sifat, maka dia pasangan zat dan sifat. Betul? Kalau isim yang kedua itu tidak menunjukkan sifat, maka dia pasangan sandar menyandar. Baik, soalan saya tuan-tuan. Jawab betul-betul tuan-tuan. Ini pasangan zat sifat ke pasangan sandar menyandar? Baik. Tuan-tuan dah jawab, dia adalah pasangan sandar menyandar. Baik, persoalan saya tuan-tuan. Mana sandar, mana menyandar? Jawab tuan-tuan. Mana sandar, mana menyandar? Mana kalimah sandar? Duni ke Allahi? Mana kalimah menyandar? Duni ke Allahi? Jawab tuan-tuan. Tak sempat nak tanya soalan, dah bagi jawapan tuan-tuan. Bagus tuan-tuan ya. Ni memang dah betul-betul pandai ni tuan-tuan. Bermakna minggu depan saya kena buat advance lagi tuan-tuan ya. Gurau je tuan-tuan ya. Jadi alhamdulillah, yang ni maknanya tuan-tuan ingatlah ni. Okey, sekarang mana sandar, mana menyandar? Jawab dulu, sebab ada benda yang saya nak tunjuk dekat sini. Hari ni ada tajuk tambahan sedikit tuan-tuan. Baik, duni adalah kalimah sandar, Allahi adalah kalimah menyandar. Okey, tengok dekat depan. Okey, yang ni saya padam, saya letak dekat bawah sikit tuan-tuan. Ya. Ini adalah pasangan jar dan majruh. Okey, tengok tuan. Duni Allahi, dia adalah pasangan sandar. Pasangan sandar menyandar. Sandarnya ialah duni, menyandar ialah Allahi. Okey, sekarang tengok dekat depan tuan. Hari ni saya nak tambah tuan-tuan. Nak tambah tuan-tuan. Okey, saya nak tambah dekat tuan-tuan. Ya, baik. Kita nak bincang bari asas pasangan sandar menyandar aja hari ni. Tengok tuan-tuan. Sandar isim yang pertama, menyandar isim yang kedua tuan-tuan. Boleh? Okey, dengar betul. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, tengok dekat depan, tengok dekat depan, tengok dulu. Kalimah sandar isim yang pertama tuan-tuan, dia tidak ada baris asas. Tidak ada baris asas. Tidak ada baris asas tuan-tuan. Apa maksud tak ada baris asas tuan-tuan? Bermakna tuan-tuan, kalimah sandar ini dia boleh dibaca baris depan, boleh dibaca dengan baris atas, boleh baca di baris bawah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dah belajar. Andai kata kalimah sandar itu dia berada di tempat fa'il, maka kena baca dunu. Nampak tuan-tuan? Kalau dia berada di tempat maf'ul tuan-tuan, maka tuan-tuan kena baca dunah. Boleh? Dan kalau dia berada ba'da haraf jar, yang kita contoh hari kita yang sekarang lah, dia berada selepas haraf jar, maka dia baca duni baris bawah. Boleh tuan-tuan? Maknanya kalimah sandar isim yang pertama dia tidak ada baris asas. Boleh tuan-tuan? Baik. Yang paling pentingnya apa tuan-tuan? Yang pentingnya isim yang kedua ni. Sebab itulah tadi tuan-tuan, nak kenal pasangan itu pun tuan-tuan kena tengok isim yang kedua. Ya? Sekarang yang kita nak bincang hari ni pun adalah isim yang kedua, iaitu menyandar. Menyandar ada baris asas. Ada baris asas. Ya. Ada baris asas. Apa baris asas dia tuan? Satu je tuan. Iaitu berbaris bawah. Boleh tuan? Dia mesti berbaris apa tuan? Dia mesti berbaris bawah ya. Okey, saya tak tepi lagi tuan. Nak tunjuk contoh ni. Okey, sekarang tuan, tengok tuan. Sebagai contoh,
baju sekolah. Baju sekolah. Baik. Baju isim pertama, sekolah isim kedua. Dia pasangan zat, sifat ke sandar menyandar? Jawapannya sandar menyandar. Sebab isim yang kedua sekolah itu bukan sifat. Betul? Maka dia adalah pasangan sandar menyandar. Ya, menyandar. Bermakna tuan-tuan, kalimah sandar, tuan-tuan akan tengok 3 keadaan dia berubah-ubah tuan. Tapi kalimah menyandar dia tak akan berubah, dia hanya berbaris bawah saja. Sebagai contoh, kalau saya minta tuan-tuan letak baris, baju sekolahi, baju wa sekolahi, baju wi sekolahi. Kenapa baju yang pertama dia boleh berubah baris depan, baris atas, baris bawah? Sebab dia tidak ada baris asas. Boleh tuan? Adapun yang kedua sekolah, kenapa dia tetap dibaca dengan satu baris saja, baris bawah? Sebab dia ada baris asas, iaitu baris bawah. Jelas ke ulang? Tulis di ruangan komen. Tulis di ruangan komen. Jelas ke ulang? Jadi sekarang tuan, tajuk yang terakhir yang saya nak tunjuk, selepas mana tuan-tuan dah kenal min duni itu adalah jar majrur. Sekali lagi tuan-tuan, duni dan juga Allahi itu adalah pasangan sandar menyandar ataupun mudhafun ilaih. Sekarang saya dah tambah dekat tuan-tuan, kalimah sandar dalam bahasa Arab dia akan berubah-ubah mengikut di manakah kedudukannya. Boleh? Kalau kalimah menyandar, iaitu kalimah Allah, maka dia ada satu baris saja, iaitu baris bawah. Boleh? Okey. Kak Ramlah kata minta ulang balik. Baik, saya ulang secara ringkas. Tengok tuan-tuan, saya ulang sekali lagi secara ringkas. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Tuan-tuan dah jawab tadi, duni Allahi adalah sandar menyandar, sebab isim yang kedua Allah itu yang menunjuk, dia tidak menunjukkan sifat, maka dia adalah pasangan sandar menyandar. Mana sandar? Duni. Mana menyandar? Allahi. Boleh? Okey, sekarang sebelum saya bahaskan baris, saya nak jelaskan dekat tuan-tuan sekarang. Kalimah sandar dalam bahasa Arab dia tidak ada baris asas. Bermakna akan datang tuan-tuan akan jumpa apabila dia kalimah sandar, dia boleh baca baris depan, boleh baca baris atas, boleh baca baris bawah. Boleh tuan? Baik. Tapi apabila tuan-tuan jumpa kalimah menyandar, kalimah menyandar ni ada baris tuan. Satu baris saja, satu bacaan saja, dia mesti dibaca dengan baris bawah. Itu saya nak jelaskan dahulu sebelum saya bahaskan dunilah ni. Boleh? Okey, sekarang baru kita jelaskan. Apabila tuan-tuan dah jelas kalimah sandar dia boleh berubah-ubah, kalimah menyandar ada satu baris saja, iaitu baris bawah, maka tuan-tuan boleh tengok dalam ayat kita pada hari ini. Tuan-tuan dah kata dunillahi adalah pasangan sandar menyandar. Mana kalimah sandar tadi? Duni. Duni ini ada baris asas ke tak ada? Tak ada tuan-tuan. Habis tu dia berbaris bawah ini sebab apa? Dia sebab haraf jar. Nampak tuan-tuan? Boleh? Baik. Kalimah Allah menyandar. Betul tuan-tuan? Dia adalah isim yang kedua. Ada tak baris asas? Ada tuan-tuan. Apa baris asasnya? Baris bawah. Sebab itulah Allahi ini tuan-tuan jumpa dia dibaca dengan baris bawah. Betul tuan-tuan? Baik. Jadi saya nak menjawab soalan kita tadi. Kenapa ausanan itu yang menjadi maf'ul, bukannya min dunilah? Sebabnya yang pertama, min duni adalah pasangan jar dan majrur. Bermakna min ini berbaris mati sebab dia mabni. Duni berbaris bawah sebab dia majrur ataupun sebab min tadi. Yang ketiga, Allahi berbaris bawah sebab dia adalah menyandar. Mana sandarnya? Duni. Nampak tuan? Jadi kalimah menyandar mesti berbaris bawah. Jadi kita dah menjawab soalan tuan-tuan, kenapa kalimah ausanan itu boleh menjadi maf'ul? Kenapa kalimah min, duni dan juga Allahi tidak boleh menjadi maf'ul? Sebab setiap kalimah tersebut sudah ada sebab-sebab yang lain. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Siapa yang faham semua, jawab. Subhanallah, saya faham. Jawab tuan-tuan.
Sandar yang tak ada baris asas, ulang, bila i, bila a, bila u. Akak dah belajar. Kalau fa'il baris asasnya baris apa? Baris depan kan? Maka kalau duduk dekat fa'il, maka dia baca baris depan lah. Dunu. Contoh. Kalau maf'ul. Dah belajar ke belum? Dah. Maf'ul baris asasnya baris apa? Baris atas. Maka waktu itu kita akan baca duna. Nampak tuan-tuan? Ba'da haraf jar, selepas baris bawah, tuan-tuan kena baca baris apa? Baris bawah. Bermakna kalimah sandar itu kalau berada di tempat selepas haraf jar, maka tuan-tuan kena baca duni. Jadi kalimah duna itu ada 3 bacaan tuan-tuan boleh baca. Dunu, duna, duni. Kenapa boleh baca? Sebab dia tidak ada baris asas. Dia mengikut di manakah kedudukannya. Itu sahaja pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini tuan-tuan faham, tuan-tuan boleh praktikkan. Hari ini perkara yang paling penting ialah tuan-tuan boleh praktikkan 3 kaedah yang saya berikan pada tuan-tuan tadi. Itu adalah satu perkara yang paling saya suka, tuan-tuan. Boleh, tuan? Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini tuan-tuan boleh kenal satu pasangan yang baru, iaitu pasangan jar dan majrur. Boleh? Yang kedua yang tuan-tuan boleh tahu pada hari ini, tuan-tuan, baris asas untuk menyandar saja. Habis tu ustaz, zat sifat kemudian. Tak ada contoh lagi pada hari ini. Boleh, tuan-tuan? Selagi mana tak ada contoh yang jelas dalam Al-Quran, saya tak akan bahaskan. Boleh, tuan-tuan? Jadi insya-Allah setiap tajuk ini saya akan ulang lagi sampai kita betul-betul menguasainya, insya-Allah. Jadi sampai di sini sahaja pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada pagi ini mendapat manfaat bersama. Mudah-mudahan selepas ini tuan-tuan semakin hebat, semakin pandai, semakin bijak untuk bahaskan ayat Al-Quran. InsyaAllah kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya untuk pagi ini penghujungnya, ilal liqa. Apa yang tuan-tuan kena jawab? Jawab, tuan-tuan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.